Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah sampai ke muka surat insya-Allah 32 daripada Mashaf Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu cetakan Madinah Al-Munawwarah. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 203 sehingga 210 insya-Allah daripada surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini terpandu dengan Al-Quran. Insya-Allah, moga-moga kepada semua sekali sahabat-sahabat yang berada di dengan saya pada pagi ini ataupun di dalam siaran ini, di dalam siri tadabbur harian kita ini, akan dapat membuka Mashaf di muka surat 32 insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat lebih memahami dengan kita memerhatikan dan melihat kepada setiap daripada muka surat yang akan kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sadaqallahul azim. Saya telah membacakan tadi muka surat 203. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini masih lagi menceritakan tentang haji, iaitu tentang amalan-amalan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan semasa haji. Jadi ini adalah di antara ayat yang terakhirlah yang menceritakan tentang haji di dalam siri pada surah Al-Baqarah pada kali ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazkurullaha, dan ingatlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu kepada Allah. Jadi maksud mengingati Allah Subhanahu wa taala sini ialah sama ada dengan bertakbir, sama ada dengan tahmid, sama ada dengan tahlil, sama ada dengan bertasbih. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Dan kemudian mengingati Allah itu bilakah dia? Jadi disebutkan iaitu fi ayyamin ma'dudat. Ingatilah banyak-banyak Allah pada ayyamin ma'dudat, hari-hari ma'dudat. Hari-hari ma'dudat artinya adalah hari-hari yang tertentu. Yang dimaksudkan dengan hari tertentu di sini ialah hari tasyrik, iaitu 3 hari tasyrik, hari ke-11, hari yang ke-12 dan juga hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Ataupun dipanggil juga hari tasyrik ini dipanggil sebagai ayyamu mina. Ayyamu mina iaitu hari-hari Mina. Kadang-kadang disebut Mina, kadang-kadang disebut Muna. Jadi ini ada sedikit perbezaan pandanganlah pada sebutan namanya. Seterusnya Allah SWT kata, selepas daripada disebutkan supaya kita ni kena banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut bagi orang yang membuat haji dan juga orang bukan buat hajilah, of course. Faman ta'ajjala fi yaumaini. Jadi dalam masalah haji ini boleh ada dua cara yang Allah Taala sebutkan sini, iaitu faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa yang bersegera, bersegera di sini ialah orang-orang yang nak keluar cepat daripada Mina tu, maka tidak menjadi dosa. Yaumaini, fi yaumaini, dalam masa 2 hari saja, iaitu hari yang ke-11, hari yang ke-12. Dalam mazhab Syafi'i kita ialah dia mesti keluar daripada Mina tu sebelum daripada matahari jatuh pada hari yang ke-12. Jadi kita ada 3 hari, hari 11, hari 12 dan juga hari 13. Jadi kalau dia keluar sebelum daripada jatuh matahari, hari yang ke-12 ini, maka dia tu dipanggil sebagai nafar awal. Jadi itu pembahasan tentang fiqh dalam masalah haji. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang membuat haji, siapa yang melaksanakan ihram haji, maka dia perlu belajarlah dengan detail perkara-perkara ini supaya tidak tersalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fa'aman ta'ajjala, siapa yang nak cepat dan dalam masa 2 hari saja, fala isma alai, tak menjadi dosa kepadanya. Wa man ta'akhkhara, dan sesiapa yang nak melambatkan, iaitu nak stay lagi, nak duduk lagi, nak berada lagi di Mina tu sampai kepada hari yang ke-13, fala isma alai, maka tidak menjadi dosa kepadanya juga. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini? Persoalannya lah kan. Kenapa? Jadi sebenarnya orang-orang Arab jahiliah ni mereka dulu
Mereka ni ada dua pendapat, ada dua kumpulan. Ada satu kumpulan daripada orang jahiliah ni mengatakan bahawa buat 2 hari saja ni adalah satu masalah, satu dosa. Ada yang mengatakan 3 hari itu satu dosa. Jadi maknanya ada kumpulan macam ni, ada kumpulan macam ni. Ada Allah Subhanahu Wa Taala nak menolak. Sebenarnya tak jadi masalah. Dua-dua pun okey. Nak ambil 2 pun, nak ambil 2 hari pun okey. Yaumaini nak ambil 3 hari pun okey. 3 hari pun okey. Maknanya nak buat nafasani. So tu tak jadi masalah. Jadi itulah di antara hikmah penurunan ayat ini. Ayat itu untuk menyebutkan bahawa dua-dua tu sebenarnya tak masalah. Tidak sebagaimana pemikiran orang-orang jahiliah dulu. Seterusnya, limanit taqa. Yang penting tu apa sebenarnya? Yang penting tu ialah bertakwa. Kalau orang tu bertakwa, dia melaksanakan haji dengan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak melanggar apa-apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tu, dia tidak yarfus, dia tidak yafsuq sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, maka dia akan seolah-olahnya bila dia tamat haji tu, dia ni seolah-olah macam diampunkan dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata limanit taqa, bagi orang yang betul-betul bertakwa dan dia nak menunaikan haji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala ulang lagi selepas daripada itu, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Yang penting ialah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak buat 2 hari ke, kamu nak buat 3 hari, terpulang kepada kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu semua ini akan dikembalikan kepadanya, iaitu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan tengok pula ayat yang ke 214 204 minta maaf 204. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa minan nas. Jadi sekarang ni kita akan masuk pula kepada satu cerita lain cerita selepas daripada dah tamat dah cerita pasal haji dan sebagainya, maka sekarang kita tengok pula satu perkara lain yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan, iaitu apa? Iaitu tentang sekelompok daripada manusia ni ada yang berperangai macam ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan benda ni adalah perangai ni, maksudnya ialah perangai orang-orang munafik lah ni iaitu wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Setengah ulama tafsir menyebutkan bahawa ayat ini adalah yang dikatakan sebagai wa minan nas ini iaitu seorang yang bernama Akhnas bin Syariq. Nama dia Akhnas bin Syariq. Dia ni daripada Bani Saqif, yakni As-Saqafi dia. Bani Saqif ni maknanya satu kumpulan Bani yang berada di Taif, berasal daripada Taif. Jadi dia ni telah datang kepada Nabi SAW dan dia ni seorang yang pandai bercakap. Akhnas bin Syariq ni. Dia pandai bercakap dan dia sehingga Nabi SAW pun macam wah, maknanya terkagumlah dengan cakapan dia, dengan pandai dia dan bercakap. Dan dia mengatakan bahawa dia ni adalah betul, dia ni sayang kepada Nabi, dia macam-macam sekali. Dan bahkan bukan setakat itu saja. Dia ni telah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begini dan begini mengatakan dia tu betul lah. Jadi akhirnya sebenarnya dia ni adalah seorang yang munafik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah membongkarkanlah rahsia dia ni kan, menceritakan tentang hakikat dia ni. Iaitu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia wa minan nas, di antara manusia ni ada orang yang man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Orang yang mana engkau akan rasa kagum dengan apa? Dengan kata-katanya fil hayatid dunia, dalam hidup dunia lah kan, dalam dunia ni lah kan. Sebab di akhirat dia tak boleh nak tipu. Dalam dunia ni kan dia boleh menipu, dia kata dia bercakap pandai semua sekali sehingga yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunia, menghairankan, mengagumkan kamu dalam dunia ni, dalam wa yushhidullaha, dan dia pula tu yushhidu. Yushhidu maknanya dia ni menyaksikan dengan nama Allah, maksudnya menggunakan demi Allah lah, ala ma fil qalbihi, di atas apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya ialah dia mengatakan bahawa hati dia tu betul sebagaimana dicakap. Maknanya apa yang dicakap tu sebenarnya betul. Dia bersumpah-sumpah lagi lah, wa yushhidullaha. Maknanya bukan sekadar cakap-cakap biasa tu kan. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia hakikat dia. Hakikatnya wa huwa aladul khisam. Allah Taala kata
Sedangkan dia ni sebenarnya adalah aladdu. Aladdu ni maknanya bersangat-sangat-sangat-sangatan. Al-khisam tu maksudnya ialah dia sangat-sangat apa? Sangat-sangat munafik dia tu kan. Bukan boleh percaya tu kan dia tu. Gitu kan maknanya kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bongkar benda ni, maka terbongkar habislah kan jadi siapa lagi? Jadi walaupun ayat ini dikatakan adalah turun disebutkan oleh setengah ulama tafsir seperti Jalalain turunnya kepada Akhnas bin Syari ini, tetapi ulama-ulama tafsir lain juga mengatakan bahawa ianya bukan khusus kepada Akhnas bin Syari ni, tetapi dia juga adalah terpakai kepada semua orang-orang munafik ni. Orang munafik memang inilah perangai dia kan, iaitu dikatakan setengah daripada orang-orang munafik selepas daripada peperangan Badar ni, bila orang-orang Islam bercerita memuji orang-orang yang syahid dalam peperangan Badar ni, mereka ni merendah-rendahkanlah, mereka mempermain-mainkanlah. Allah maknanya kan syahid konon macam itulah kan jadi Allah Subhanahu Wa Taala membongkar cerita mereka ni. Allah Taala habis ceritakan sebenarnya mereka ni adalah aladul khisam. Dalam hati mereka ni sangat-sangat benci kepada orang-orang Islam sebenarnya. Nampak macam baik wa iza tawalla, apabila mereka ni tawalla ni ada dua makna apabila mereka ni ada yang satu pendapat kata yang biasanya ialah mereka ni berpaling, maksudnya ialah mereka ni beredar daripada tempat Nabi SAW. Bila mereka tidak lagi bersama dengan Nabi, sa'a fil ardi, mereka ni berusaha, makna bekerja, mereka ni berjalan di atas muka bumi ini, liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla, dia merosakkan liyufsidu fiha, dia merosakkan bumi ini, wa yuhlikal harsa, dia menghancurkan. Al-harsa tu maknanya adalah satu makna yang popularnya ialah tanaman lah. Tapi ada juga ulama-ulama yang beri makna sini ialah wa yuhlikal harsa ni maknanya membinasakan perempuan-perempuan, maknanya menghancurkan zuriat, dan juga wan nasla tu keturunan. Maksudnya sini, jadi mereka ni apabila berpaling daripada Nabi SAW, maknanya tidak lagi bersama dengan Nabi, mereka pun sebenarnya membuat kerosakan di belakang Nabi tu. Ada satu pendapat lagi mengatakan bahawa tawalla di sini bukan maksudnya ialah berpaling daripada baginda Nabi, tapi maksudnya apabila diberi kekuasaan. Jadi ada dua pendapat lah sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Wasit yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Lujnah Tafsir Universiti Al-Azhar. Dia mengatakan bahawa tawalla di sini juga bermakna ialah seorang yang diberi kekuasaan. Maknanya bila dia diberi kekuasaan kepada dia, dapat kuasa, maka dia ni merosakkan muka bumi ni, merosakkan tanaman, merosakkan zuriat manusia, merosakkan wanita-wanita dan macam-macam lagi lah yang disebut sini kan. Wallahu la yuhibbul fasad. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak suka kepada benda-benda fasad ni, benda-benda kerosakan ni. Itu adalah satu perkara yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada manusia bahawa manusia ni sebenarnya Allah Ta'ala sebenarnya tak suka benda-benda yang rosak. Jadi kalau ada manusia yang sukakan benda-benda yang rosak ni, itu adalah satu benda yang pelik sebenarnya kan. Kenapa dia melakukan? Wa iza qila lahu taqillah. Dan Allah Ta'ala sebut lagi kan. Sebut lagi cerita lagi tentang sikap mereka, perangai mereka ni. Allah Ta'ala kata wa iza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada mereka ni bertakwalah kamu kepada Allah, maka bagaimana dia? Akhazathul izzatu. Al-izzatu ni maka tiba-tiba dia pun al-izzatu ni izzah. Izzah ni maknanya ialah kebanggaan. Dia proud. Proud dengan apa? Proud dalam tafsir kata sini, dia merasa izzah dengan amfah, dengan takabburnya, dengan kesombongan dia. Maknanya dia bila dia cerita takwa kepada Allah sikit, dia sombong, tak nak terima benda ni. Tak nak terima. Jadi akhazathul izzah bil ismi, dengan dosa-dosa dia yang dia buat tu kan, dia suka dengan dosa dia suka untuk menceritakan dosa dia bangga dengan dosa yang dia buat tu kan. Jadi dia takabur dengan dosa dia tu. Jadi inilah sifat orang-orang yang orang munafik tadi yang Allah Ta'ala sebut ni kan. Fahasbuhu jahannam, Allah Ta'ala kata cukuplah bagi mereka kalau macam ni perangai dia, bagi mereka dia cukuplah. Kalau atas dunia ni mungkin mereka ni tak nikmatan, boleh hidup senang dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala kata tapi bagi dia fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, dia adalah seburuk-buruk al-mihad. Al-mihad ni asal maknanya al-firash tu,
iaitu Mahdi tu, tempat duduk budak tu kan, baby tu, dia letak kat situ, itu kita panggil Al-Mihad. Tapi maksud sini lah makna tempat akhirnya, tempat beradanya dia yang tak boleh lari daripada situnya, nanti itulah tempat dia, iaitu neraka tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini maknanya ialah betapa pentingnya lah, maknanya kan kita ni kena rendah diri apabila kita ni disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Jangan rasa bahawa kalau seorang tu kata bertakwalah kamu kepada Allah, kita rasa izzah, kita rasa bangga, kita tak nak terima takwa aku pun ingat aku tak bertakwa ke, gitu kan. Jadi mana wa iza qila lahu taqillah, jadi kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ada satu cerita lah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dia kata ialah pernah berlaku kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ni dia buat dalam rumah. Jadi tiba-tiba datanglah satu orang Yahudi yang mana di luar rumah dia tengah menunggu-nunggu dia kan, nak jumpa dia kan. Tapi agak lama sikit lah kan. Lama tu kemudian barulah Harun Ar-Rasyid ni, Khalifah Harun Ar-Rasyid ni keluar kan. Jadi apa dia kata, Yahudi tu kata, dia kata, ittaqillah, dia kata. Ittaqillah wahai Harun, dia kata. Harun Ar-Rasyid dia kata. Jadi bila Harun Ar-Rasyid ni kan mendengar kata-kata Yahudi tu, ittaqillah tu, ialah orang Yahudi pun bercakap Arab juga kan. Jadi dia turun daripada kenderaan dia terus sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sujud kepada Yahudi tu, sujud kepada Allah Taala, dan dia insafkan. Dia kata kenapa, lalu disuruh untuk memberikan semua apakah yang diminta oleh orang Yahudi tersebut kan. Sebab jadi daripada sini ulama-ulama menyebutkan bahawa kan di antara dosa besar ialah apabila seseorang itu disuruh bertakwa kepada Allah, maka dia berkata, dia kata alaika nafsak, dia kata. Kalau seorang tu sombong apabila dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, tiba-tiba dia akan kata alaika nafsak. Alaika nafsak ni dalam bahasa Arab ni maksudnya apa, kamu ingat kamu hebat sangat ke? Macam itulah soalannya kan, alaika nafsak, kamu jaga diri kamu lah, apa sibuk-sibuk pasal aku kan. Itu kan. Jadi artinya sini itu ialah di antara dosa besar yang ulama-ulama sebut apabila kita ni ada sombong. Sebab berdasarkan kepada ayat ni kan, wa iza qila lahu taqillah akhazatuhul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal masir wala bi'sal mihad. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu ialah wa minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula di antara manusia. Siapakah di antara manusia ini? Jadi yang tadi tu salah satu sifat-sifat orang munafik. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala pergi pula menceritakan kepada kita sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata ulama tafsir, kata ulama asbabun nuzul, mereka kata bahawa ayat ini iaitu ayat 208, minta maaf 208 kita pada pagi ni. Allah SWT kata wa minan nas, di antara manusia ni. Allah Taala tak sebut nama tapi Allah Taala sebut di antara manusia. Tapi orang yang berada pada situasi itu dia boleh fahamkan bahawa itulah yang dimaksudkan kerana ayat ini dikatakan turunnya apabila seorang sahabat Nabi bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seorang yang dikatakan berasal daripada Rom, walaupun asalnya Arab dikatakan. Tapi selepas daripada itu dia telah pergi ke Mekah, lalu dia berniaga, dia pandai berniaga, akhirnya dia menjadi kaya. Datang dalam keadaan miskin ke Mekah, lalu dia menjadi kaya. Tetapi dia ni menjadi seorang Islam yang as-sabiqun al-awwalun, dan kemudian selepas daripada itu apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka dia pun nak berhijrah ke Madinah kan. Tetapi dia diikuti, orang-orang kafir Quraisy ni ikut belakang dia, kejar dia lah maknanya kan. Maknanya ikut belakang dia sampai satu tempat, akhirnya bila berjumpa orang Quraisy nak tangkap dia ada anak panah, dia kata pada masa tu, jadi dia akan panah, dia kata aku akan panah kamu kalau kamu datang pada aku. Tapi sampailah aku ni habis panah, dia kata gitulah dia kata kan, maka aku akan keluarkan pedang aku pula dan gitu sebagainya, cerita makna aku akan lawan lah sampai mati, habis mati. Tapi orang Quraisy ni kata, orang Quraisy nak tangkap ni, dia kata kau dulu miskin, sekarang ni kau tiba-tiba jadi kaya di Mekah ni, kau mesti ada harta kan. Jadi kalau kau nak kami lepaskan kau, kamu beritahu di mana harta kamu simpan, kamu sembunyikan di Mekah tu. Jadi akhirnya dia pun memberitahulah kepada Quraisy tu dengan syarat mana dia akan lepaskan dia. Jadi akhirnya dia pun beri semua harta dia
kepada orang Quraisy tu dalam keadaan makna habis harta dia usahakan selama-lama ni tu di Mekah tu. Jadi pergilah dia ke Madinah, sampai di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berada di sana. Jadi apabila sampai saja berjumpa dengan Nabi, Nabi kata kepada dia, Aba Yahya, Rabihal Baik ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya. Abu Yahya ni makna Suhaib lah. Perniagaan kau telah berjaya. Menguntungkan. Jadi daripada sini ulama-ulama ambil tahu kan, ada kata adalah sebab nuzul, adalah kata yang berkaitan dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku di tengah jalan tu, yang berlaku kepada Suhaib ni. Jadi ayat ini dikatakan adalah ada kaitannya dengan Abu Suhaib Ar-Rumi ini, tapi ada yang mengatakan bahawa ianya adalah berkaitan dengan Abu Bakar yang telah dia ni membeli ramai hamba-hamba lalu dibebaskan. Maknanya dia membelanjakan harta dia kan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa minan nas may yashri. Yashri ini maknanya menjual maknanya. Di antara manusia ini ada orang yang menjual dirinya demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah ini sangat-sangat lemah lembut, sangat-sangat sayang kepada hamba-hambanya. Itu ayat 207 minta maaf 207. Kita masuk sekarang ni kepada ayat 208. Ayat 208 ini ulama-ulama sebab nuzulnya menceritakan ayat ini turun 208 sekarang menceritakan bahawa sebab nuzulnya ialah berlaku kepada setengah-setengah orang Yahudi yang telah masuk Islam. Jadi mereka asalnya Yahudi, tapi selepas daripada itu mereka masuk Islam. Tapi apabila mereka masuk Islam ini, masih ada lagi lah perangai-perangai Yahudi mereka, perangai-perangai lama mereka kan, yang mana mereka ni tak menerima Islam sepenuhnya. Mereka ni ulama-ulama tafsir sebut seperti Abdullah bin Salam, dia kata, dan juga beberapa orang Yahudi lain, yang mana antara benda yang mereka ni tak menerima Islam sepenuhnya ialah contohnya mereka ni masih lagi mengagungkan hari Sabtu. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ni tidak mahu memakan daging unta dan tidak mahu minum susu unta. Jadi itu adalah kerana itu adalah merupakan daripada ajaran Yahudi mereka lah. Jadi oleh itu maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ini, iaitu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fis silmi, ataupun ada bacaannya fis salmi, ada dua bacaan situ fis salmi dengan fis silmi, dengan baris bawah dengan baris atas Jadi Allah fis silmi sini maksudnya Islam al-Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Maksudnya ialah terimalah syariat Islam ini seluruhnya, kafatan kafatan maknanya hal dalam bahasa Arabnya ai fi jami'i syara'ihi. Maknanya tak boleh kamu ni terima Islam, terima syariat Islam separuh-separuh saja kan. Maknanya ada benda yang kamu ambil, ada kamu yang tak ambil kan. Jadi bagi kita sekarang pada hari ini maksudnya ialah apa? Bila kita ni terima Islam, maka kita tak boleh pilih-pilih agama ni kan. Ini ajaran Islam, ini juga ajaran Islam. Jadi kamu ambil, mesti ambil semua. Jangan ambil separuh-separuh kalau dah separuh-separuh jadi macam perangai orang Yahudi lah kan gitu jadi kita tak boleh kita mesti ambil Islam secara kafah seluruhnya, maknanya dari segi ekonominya, politiknya, sosialnya, tak boleh tinggal-tinggal semua kena ambil semua. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu ikut langkah-langkah khutuwat ni, ialah turuk, cara-cara perjalanan, cara hidup syaitan, cara yang diajak oleh syaitan, yang nak oleh syaitan. Apa dia sini dalam tafsir kata dengan tafriq. Tafriq ni maknanya membeda-bedakan, memilih-milih. Mana ada benda yang kamu ambil, ada benda yang kamu tak ambil. Itu adalah cara syaitan sebenarnya. Kemudian innahu lakum aduwwum mubin. Allah Taala peringatkan mereka ini, syaitan ni adalah merupakan musuh yang nyata bagi kamu, yang jelas bagi kamu. Oleh itu jangan ikut langkah dia tu yang nak memecah-mecahkan. Tetapi Allah Ta'ala kata fa'in zalaltum, kalau kamu ni miltum anir dukhul fi jami'il Islam, kalau kamu maknanya terpesong. Terpesong artinya kamu ni ikut cara syaitan tu dengan ambil separuh, tolak separuh tu. Fa'in zalaltum, kalau kamu bersikap begitu, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datangnya penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau kita sekarang lah kan kita sekarang ni dah terima Islam, dah terima sepenuhnya dah terima dah ayat ni kan, dah dengar ayat ni kan.
Jadi kalau masih ada lagi orang yang macam tu, nak terima separuh, nak ambil separuh, nak buang separuh tu, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka Allah Taala bagi amaran kat sini. Amaran dia apa? Fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah Taala kata, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya Allah Taala ini azizun hakim. Azizun artinya perkasa, artinya iaitu la ghalibah, yang dia tidak dapat diatasi lagi kuasa dia. Azizun hakimun, tetapi bijaksana. Jadi Allah SWT gabungkan kata ulama tafsir sini di antara dua ni dalam tazil ni, iaitu dalam hujung ayat ni Allah Ta'ala sebutkan Aziz. Kalau disebut Aziz saja menunjukkan bahawa Allah ni macam seolah macam nampak lah. Mungkin ada orang tu fikir Allah ni macam zalim lah. Tapi bila Allah Ta'ala sebut Hakim di sini ialah Azizun Hakim, maknanya dia bukan zalim. Dia buat satu benda, dia ambil satu tindakan terhadap hamba-hambanya dengan penuh hikmah kan. Kerana apa? Kerana dia tu memang dah jelas dah. Allah Ta'ala tak maknanya marah kepada kita tu, marah kepada manusia, marah kepada hamba-hambanya dalam keadaan dia tak menjelaskan. Allah Ta'ala dah jelaskan, tapi tiba-tiba hamba ni, manusia ni tetap juga berperangai macam tu, iaitu mengambil juga benda-benda yang dilarang tu. Jadi itu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Dah jelas dah. Tiba-tiba buat juga. Kemudian Allah SWT beri amaran dalam ayat 210 ayat terakhir, insya-Allah dalam muka surat 32 kita pada kali ini. Allah Ta'ala kata, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Allah Ta'ala berkata gini, hal sini maknanya ma sini makna istifham inkari dipanggil dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah bukan hal tu adakah, bukan tanya, tak, tetapi menafikan, tidak. Mereka ni tidak yang zuru artinya yang tazir, iaitu menunggu. Mereka ini tidak menunggu, melainkan datang an ya'tiyahumullah, Allah Ta'ala bawa datang kepada mereka tu. Gitu kan. Iaitu apa ya'tiyahumullah tu? Maksudnya ialah datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan azabnya. Maknanya mereka ni tidak menunggu, melainkan datangnya azab Allah. Dalam bentuk apa? Fi zulalim minal ghamami. Di dalam naungan bayangan. Al-ghamam tu makna awan. As-sahabu. Jadi apa maksudnya tu? Iaitu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang mereka buat ni sebenarnya, apabila mereka ni ikut juga syaitan tu, apabila Allah Taala dah datang kadang bahawa jangan kamu ni ambil Islam ni separuh-separuh, jangan kamu ambil Islam sebahagian, tolak sebahagian dan sebagainya, maka amaran Allah itu, Allah Ta'ala bagi amaran lagi yang terakhir dalam ayat 210 ini, iaitu adakah kamu ni nak tunggu? Itu kamu ni tidak menunggu, melainkan datangnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga wal malaikatu waw di situ ialah ataf, dia kata, iaitu ataf tu maksudnya ialah ataf kepada Allah, iaitu datang, Allah Ta'ala bawa datang, dan juga malaikat. Malaikat tu ialah malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan orang-orang yang tidak menerima Islam sepenuhnya ni. Jadi makna di sini adalah amaran yang dahsyat kan. Bagi kita orang Islam yang tidak mahu menerima Islam ni sepenuhnya, maka adalah sebenarnya satu ancaman Allah Ta'ala di sini. Kamu ni tak main, melainkan Allah Ta'ala nak kirimkan kepada kamu ni macam ni, dan malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan kamu ini. Wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur, dan diputus sekarang ni, maknanya sudah, maknanya kan sudah, jangan banyak berdebat lagi. Kamu nak terima tak nak terima sekarang ni? Kalau kamu nak terima, jagalah, datanglah nanti azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah. Turja'u tu ada dua bacaan situ, satunya tarji'ul umur, satu lagi turja'ul umur. Turja'u dengan tarji'u tu adalah dua bacaan yang boleh dibaca kalau mengikut satu qiraatnya. Jadi Allah SWT maksudnya ialah tidak jauh, iaitu dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan, atau dikembalikan segala urusan. Jadi itu adalah yang terakhir tadi, ialah maknanya kita tengok dalam ayat ni, dalam muka surat ini, dalam surat 32 ni, yang pertama ialah tentang haji. Allah Ta'ala mengangkatkan beberapa makna sebenarnya tak salah, tidak sebagaimana dakwaan orang-orang jahiliah dulu. Dan yang keduanya Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat
perangai orang munafik dan juga perangai orang mukmin dan sifat orang mukmin yang Allah Ta'ala puji. Dan juga selepas daripada tu kita telah tengok juga, iaitu Allah SWT minta kita supaya kita ni mengambil Islam sepenuhnya. Tak boleh ambil separuh ataupun tinggal separuh. Nak apa yang nak, apa pilih-pilih tak boleh kan. Semua tu datang daripada Allah. Kenapa kita nak pilih-pilih pula kan? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha segala-galanya. Setakat tu saja, insya-Allah untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada semua sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kan di mana saja mereka berada. Hantar link ni kepada mereka semua. Dan insyaAllah kepada mereka yang akan sambut Hari Raya esok, selamat Hari Raya. InsyaAllah. Aidil Fitri. Moga-moga Allah Ta'ala terima ibadah kita, puasa kita, penghayatan kita dengan Islam, Quran kita, tilawah kita, qiyam kita dan sebagainya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.